Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amirah Nurul Adliana binti Usman Bakri, memegang nombor matrik D2019-209-0901. Topik 1. Jenayah dan keselamatan komputer. Gangguan cyber. Gangguan cyber lebih dikenali sebagai penganasan dalam talian atau penindasan cyber. Gangguan cyber ini merujuk kepada tindakan menggunakan teknologi digital seperti platform media sosial, internet atau email yang bertujuan untuk mengugut, mengancam maupun menyakiti individu tersebut. Tambahan pula, gangguan cyber juga melibatkan tindakan berulang dan bermusuh yang bertujuan untuk mengganggu emosi individu yang telah menjadi sasaran. Di samping itu, masalah gangguan cyber ini boleh dikira dan dilihat daripada pelbagai bentuk, iaitu antaranya ialah gangguan dan ancaman daripada si pemangsa kepada mangsa yang telah menjadi sasaran. Si pemangsa akan mengganggu mangsanya dengan menghantarkan mesej yang mengandungi perkataan kesat, komen berbau penghinaan atau ancaman melalui platform dalam talian secara berulang kali. Selain daripada gangguan dan ancaman, si pemangsa juga boleh melakukan pemalsuan identiti. Pemangsa akan mencipta sebuah akaun palsu yang bertujuan untuk menipu, menyamar, menyeleweng serta memfitnah seseorang dalam talian. Perkara ini bukan hanya memberi kesan kepada mangsa, namun akan juga memberi kesan kepada mangsa yang lain yang telah dicuri identitinya oleh si pemangsa. Perkara ini sering terjadi pada masa kini, terutamanya si pemangsa kini lebih tertarik untuk menggunakan taktik pemalsuan identiti dan menyamar menjadi orang lain. Dalam kajian yang telah ditulis oleh Francesca Stevens, Jason R.C. dan Budi Arif, iaitu Mengintai Cyber, Gangguan Cyber dan Kesihatan Mental Dewasa, tinjauan sistematik menjelaskan sekiranya penggunaan internet meningkat, maka akan terdapat peningkatan risiko bahaya dalam talian, termasuklah penjejakan cyber dan juga gangguan cyber. Seperti yang kita ketahui, penggunaan internet dan aplikasi dalam talian telah menjadi bahagian asas dalam setiap masyarakat. Meskipun tidak dapat dinafikan bahawa penggunaannya dapat memberikan manfaat, namun perkara tersebut mampu memberikan ancaman kepada kanak-kanak, remaja maupun orang dewasa. Masalah gangguan cyber inilah antara ancaman yang boleh mendatangkan bahaya kepada mereka. Topik 2. Harta intelek. Langkah-langkah untuk memohon hak cipta melalui laman sesawang MyIPO. Langkah yang pertama, pergi ke laman web Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO. Langkah yang kedua, muat turun borang CR1 dan borang akuan sumpah. Kemudian, isi kedua-dua borang permohonan tersebut. Langkah ketiga, sediakan ringkasan inovasi produk yang ingin didaftarkan. Seterusnya, pergi ke mana-mana mahkamah majistret untuk mendapatkan pengesahan akuan bersumpah. Untuk mendapatkan surat akuan sumpah, perlu dibawa bersama ringkasan inovasi untuk rujukan majistret. Letakkan dokumen tersebut di kaunter yang disediakan. Langkah yang keenam, setelah dokumen diserahkan ke kaunter pertanyaan, berikan kad pengenalan kepada pegawai bertugas dan tunggu sehingga dipanggil. Langkah yang ketujuh, dokumen yang telah lengkap seterusnya perlu dihantar ke MyIPO. Kemudian, isi borang surat akuan bersumpah dan juga latar belakang inovasi dan juga laporan produk yang telah dibuat. Yang kesembilan, bayaran yang akan dikenakan untuk penghantaran borang CR1 adalah sebanyak RM15, manakala bayaran bagi ringkasan inovasi adalah sebanyak RM2.50 bagi setiap helai. Notis pemberitahuan hak cipta dan borang C5 akan dihantar oleh pihak MyIPO kepada pemohon selepas dokumen disemak. Seterusnya, pemohon perlu pergi ke MyIPO untuk menghantar borang C5 bagi mendapatkan sijil hak cipta produk inovasi anda. Untuk mendapatkan sijil, bayaran sebanyak RM50 akan dikenakan kepada pemohon. Akhir sekali, setelah membuat pembayaran, sijil tersebut akan dipuskan ke alamat yang ditulis pada borang yang dihantar. Topik 3. Privasi dan pengawasan. Apakah pengawasan? Pengawasan merujuk kepada pemantauan sistematik terhadap individu, kumpulan atau aktiviti bagi mengumpulkan maklumat, mengekalkan kawalan serta memastikan keselamatan.
Aktiviti pengawasan ini akan melibatkan pengumpulan, analisis dan juga tafsiran data yang berfungsi dalam pelbagai tujuan seperti penguatkuasaan undang-undang, keselamatan awam maupun pengumpulan risikan. Pengawasan bermaksud satu set aktiviti yang berkaitan dengan melihat, memerhati, menonton, mengawal, mengatasi, mengintip dan memantau. Pengawasan sering salah dilihat sebagai bertentangan dengan privasi. Pengawasan hanyalah satu cara untuk menemui dan mencetak data yang mungkin ditukar kepada maklumat. Tambahan pula, pengawasan juga boleh menjadi salah satu cara untuk melindungi privasi. Apakah jenis pengawasan? Pengawasan boleh dikategorikan kepada beberapa jenis yang berbeza. Antara jenis pengawasan ialah pengawasan fizikal, pengawasan elektronik, pengawasan biometrik, pengawasan kenderaan dan juga pengawasan kewangan. Apakah contoh pengawasan? Pada zaman yang serba canggih dengan teknologi moden ini, sudah pastinya kita dapat melihat pelbagai jenis pengawasan yang berada di sekeliling kita. Antaranya ialah pengawasan CCTV. CCTV atau lebih dikenali sebagai kamera litar tertutup kebiasaannya sering digunakan secara meluas bertujuan untuk pengawasan di ruang awam serta kawasan kediaman. Dengan adanya bantuan teknologi seperti CCTV tersebut dapat membantu menghalang jenayah, memantau orang ramai dan memberikan bukti dalam penyiasatan serta sekaligus mampu untuk menurunkan kadar jenayah. Selain itu, pengawasan trafik. Pengawasan trafik merupakan sistem pemantauan lalu lintas yang menggunakan kamera, penderia dan juga teknologi automatik untuk memantau keadaan jalan raya, menguatkuasakan peraturan lalu lintas dan mengurus aliran lalu lintas. Dengan adanya teknologi sistem penguatkuasaan automatik AES dapat memberi pencegahan kepada pengguna jalan raya daripada terlibat dengan kemalangan. Sistem tersebut dapat memastikan setiap pengguna jalan raya mematuhi peraturan had laju yang ditetapkan pada setiap kawasan. Sekiranya pengguna jalan raya melanggar had limit tersebut, maka mereka akan dikeluarkan saman. Sistem AES ini merupakan salah satu usaha kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Pengangkutan serta Jabatan Pengangkutan Jalan bagi memperbaiki dan mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di Malaysia yang dikira terlalu tinggi. Akhir sekali, pengawasan biometrik. Teknologi biometrik yang seiring dengan peredaran zaman pada masa kini berjaya untuk menghasilkan pelbagai fungsi seperti pengencaman muka, pengimbasan cap jari atau iris sering digunakan dalam pelbagai aplikasi pengawasan. Sebagai contohnya, semasa seseorang ingin melakukan urusan di mana-mana bank, pihak bank akan meminta pelanggannya untuk melakukan pengimbasan cap jari. Perkara tersebut dilakukan adalah untuk memastikan cap jari yang telah diimbas itu sama seperti identiti yang terdapat pada kad identiti pelanggan tersebut, iaitu kad pengenalan. Tujuan utama penggunaan pengawasan biometrik adalah untuk mengurangkan risiko penggunaan identiti palsu. 4. Bolehkah anda memantau aktiviti komputer pekerja anda? Keupayaan untuk seseorang majikan itu untuk memantau aktiviti komputer pekerja mereka adalah berbeza-beza mengikut kepada bidang kuasa dan keadaan yang tertentu. Hal ini demikian kerana majikan mempunyai hak undang-undang untuk memantau aktiviti pekerja mereka dalam hadnya yang tertentu. Namun, tahap pemantauan dan juga keperluan untuk pendedahan tersebut boleh berbeza-beza. Sebagai contohnya, majikan dibenarkan untuk memantau aktiviti berkaitan kerja yang dijalankan pada peralatan dan rangkaian milik syarikat. Antara perkara yang majikan boleh lakukan pemantauan ialah memantau penggunaan internet, komunikasi email, perisian dan penggunaan aplikasi serta akses fail. Walau bagaimanapun, maklumat seperti komunikasi peribadi dan hal peribadi pekerja haruslah dihormati dan tidak tertakluk kepada pemantauan. Adakah kerajaan mengintip rakyatnya? Ya, kerajaan ada melakukan aktiviti pengawasan terhadap rakyatnya. Walau bagaimanapun,
sudah semestinya pengawasan yang dilakukan oleh pihak kerajaan tersebut dijalankan atas sebab-sebab yang tertentu. Antara sebabnya ialah bertujuan untuk keselamatan negara. Kerajaan mungkin terlibat dengan pengawasan setiap rakyatnya bagi melindungi kepentingan keselamatan negara seperti ancaman keganasan, memerangi jenayah terancang atau mengumpulkan risikan yang berkaitan dengan sebarang potensi ancaman. Antara contoh bagaimana kerajaan melakukan pengawasan kepada rakyatnya adalah dengan memantau segala komunikasi elektronik, menjalankan pengawasan udara atau mengerahkan pasukan pengawasan untuk individu atau kumpulan yang telah disasarkan oleh pihak kerajaan, iaitu seperti pengawasan terhadap individu yang terlibat dalam ancaman keganasan militan. Bagaimanakah pengawasan merupakan isu etika? Pengawasan merupakan isu etika kerana potensi kesannya terhadap privasi, hak individu autonomi serta keseimbangan kuasa di antara dua pihak, iaitu individu dan mereka yang menjalankan pengawasan tersebut. Terdapat beberapa isu etika yang berkaitan dengan pengawasan. Antaranya ialah berlakunya pencerobohan privasi. Pengawasan yang sedang dilakukan itu boleh menceroboh privasi seseorang individu dengan memantau aktiviti, tingkah laku dan juga maklumat peribadi mereka. Masalah pencerobohan privasi ini dilihat sebagai pencabulan hak individu dan ruang peribadi mereka dan perkara tersebut salah di sisi undang-undang negara. Apakah langkah yang boleh anda ambil untuk menyekat atau menghalang daripada pengawasan awam atau kerajaan? Terdapat beberapa langkah yang boleh digunakan untuk menyekat atau menghalang daripada pengawasan awam atau kerajaan. Antaranya ialah dengan melindungi peranti, iaitu menggunakan kata laluan yang kukuh serta unik untuk peranti. Elakkan daripada menggunakan kata laluan yang dihasilkan daripada gabungan tarikh lahir, kerana kebiasaannya ramai pengguna gemar untuk menggunakan padanan kata laluan seperti itu. Penggunaan kata laluan tersebut boleh memudahkan lagi penggodam untuk menggodam maklumat yang terdapat di telefon bimbit mereka. Oleh itu, gunakanlah kata laluan keselamatan yang panjang dan kuat supaya penggodam sukar untuk mendapatkan data maklumat kita. Selain itu, kita perlulah sentiasa berhati-hati apabila ingin menggunakan Wi-Fi di tempat awam. Seperti yang kita ketahui, kemudahan Wi-Fi banyak disediakan di tempat-tempat yang menjadi tumpuan orang ramai. Namun, perkara tersebut mampu memberi kesan yang buruk sekiranya terdapat penggodam yang mengawasi setiap pengguna yang telah mengakses Wi-Fi awam tersebut. Topik 4. Kebolehpercayaan komputer. Mengapakah kebolehpercayaan dalam sistem komputer adalah penting? Kebolehpercayaan dalam sistem komputer adalah penting kerana sistem komputer memainkan peranan yang penting dalam peningkatan produktiviti. Sekiranya sistem komputer ini mendapat kepercayaan dan berfungsi dengan baik, maka pengguna yang menggunakan sistem komputer tersebut akan dapat melaksanakan tugas mereka tanpa berlakunya sebarang gangguan yang berpunca daripada kegagalan sistem. Kebolehpercayaan dalam sistem komputer ini juga penting bagi memenuhi kepuasan pelanggannya. Jika sistem komputer yang digunakan oleh pelanggan mempunyai masalah, ralat yang kerap, perkara ini akan menyebabkan pelanggan berasa tidak berpuas hati dan seterusnya akan tidak berminat untuk menggunakannya lagi pada masa akan datang. Oleh itu, kebolehpercayaan sistem komputer ini perlulah dipandang serius akan kepentingannya kerana banyak memberikan manfaat kepada seluruh pelanggan. Seterusnya, artikel tersebut membincangkan tentang kesalahan terhadap kerahsiaan, integriti dan ketersediaan data dan sistem komputer. Berikan pendapat anda tentang kebolehpercayaan telefon bimbit antara era Nokia atau BlackBerry berbanding zaman sekarang yang menggunakan telefon bimbit Android atau Apple. Pada pendapat saya, setiap telefon bimbit yang dikeluarkan itu mempunyai kebolehpercayaan masing-masing. Sebagai contohnya, penggunaan telefon mudah alih seperti Nokia dan BlackBerry
merupakan sebuah jenama yang sangat popular dalam kalangan masyarakat sekitar awal tahun 2000-an. Hal ini demikian kerana jenama telefon mudah alih tersebut terkenal dengan sifat kualiti binaan yang kukuh dan juga mempunyai prestasi yang boleh dipercayai. Seperti yang kita ketahui, telefon jenama Nokia merupakan sebuah telefon yang mempunyai ketahanan dari segi penggunaan bateri dan juga ketahanan dari segi kerosakan pada luaran bahagian telefon. Tahap ketahanan telefon ini yang tinggi telah menyebabkan wujudnya kepuasan dari segi kepuasan pelanggan yang menggunakannya. Manakala bagi penggunaan telefon pada masa kini iaitu Android dan telefon mudah alih jenama iOS Apple telah berkembang dengan lebih ketara, terutamanya dari segi fungsi dan cirinya. Telefon pada masa kini banyak menawarkan pelbagai aplikasi yang menarik dan bermanfaat. Meskipun telefon tersebut menyediakan pelbagai ciri dan kemudahan yang menarik, tetapi kebolehpercayaan mereka boleh berbeza-beza bergantung kepada pelbagai faktor. Kesimpulannya, kebolehpercayaan terhadap sesuatu telefon itu bergantung pada pelbagai faktor seperti jenama, corak penggunaan individu tertentu dan juga model telefon tersebut. Topik 5. Etika profesional. Huraikan kod etika profesional jurutera perisian yang membangunkan aplikasi mudah alih MySejahtera pada 8 prinsip mengenal pasti perhubungan bertanggungjawab akhlak tetapi hanya berdasarkan 4 prinsip iaitu awam, pelanggan dan majikan, produk dan penghakiman. Aplikasi mudah alih MySejahtera merupakan sebuah aplikasi yang dibangunkan oleh Kerajaan Malaysia bagi membantu dalam aspek pengawasan penularan wabak COVID-19 di dalam negara. Dengan adanya aplikasi tersebut dapat membolehkan pengguna untuk melaksanakan penilaian kesihatan kendiri. Aplikasi MySejahtera ini telah dibangunkan melalui kerjasama strategi antara Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia MAMPU, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI. Penggunaan aplikasi tersebut dapat memberikan banyak kemudahan seperti membantu kerajaan dalam usaha untuk memutuskan rantaian jangkitan seterusnya menangani wabak COVID-19. Malahan penggunaan aplikasi MySejahtera ini diberikan secara percuma sahaja tanpa memerlukan sebarang bayaran. Jurutera perisian ialah mereka yang menyumbang melalui penyertaan langsung atau melalui pengajaran kepada analisis spesifikasi, reka bentuk, pensijilan, penyelenggaraan dan ujian sistem perisian. Oleh kerana mereka berperanan dalam membangunkan sistem perisian, jurutera perisian mempunyai peluang yang besar untuk melakukan kebaikan atau mendatangkan kemudaratan. Oleh itu, jurutera perisian wajib untuk mengikuti 8 kod etika profesional jurutera perisian yang telah digariskan. Antaranya ialah awam, pelanggan dan majikan, produk dan penghakiman. Awam. Jurutera perisian hendaklah bertindak secara konsisten dengan kepentingan awam. Mereka perlu menggalas tanggungjawab untuk memastikan agar aplikasi MySejahtera direka bentuk dan dibangunkan dengan cara yang betul, iaitu melindungi privasi pengguna, melindungi data peribadi serta mengekalkan kerahsiaan maklumat yang sensitif. Mereka juga perlu untuk mendedahkan kepada orang atau pihak berkuasa yang berkenaan apa-apa bahaya sebenar atau berpotensi kepada pengguna. Orang awam yang mereka percaya secara munasabah dikaitkan dengan perisian atau dokumen berkaitan. Jurutera perisian hendaklah mematuhi segala keperluan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data dan privasi pengguna. Pelanggan dan majikan. Sebagai seorang jurutera perisian, mereka perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan pelanggan mereka, iaitu dengan memberikan maklumat yang tepat tentang keupayaan, had dan juga potensi risiko yang dikaitkan dengan aplikasi MySejahtera. Jurutera perisian mestilah menggunakan harta pelanggan atau majikan hanya dengan cara yang betul dan dibenarkan dan dengan pengetahuan dan persetujuan pelanggan atau majikan. Sebagai contohnya, mereka tidak boleh menggunakan data pengguna MySejahtera sewenang-wenangnya untuk kepentingan diri sendiri.
Selain itu, mempromosikan tiada kepentingan yang merugikan majikan atau pelanggan mereka, melainkan kebimbangan etika yang lebih tinggi sedang dikompromi. Dalam kes itu, maklumkan kepada majikan atau pihak berkuasa lain yang sesuai tentang kebimbangan etika itu. Produk. Jurutera perisian hendaklah memastikan produk mereka dan pengubahsuaian yang berkaitan memenuhi standard profesional tertinggi yang mungkin. Jurutera perisian hendaklah mengikut kesesuaian itu dengan berusaha untuk menghasilkan produk seperti aplikasi MySejahtera yang berkualiti tinggi. Malahan, produk yang dihasilkan itu juga adalah sesuatu yang boleh dipercayai. Jurutera perisian perlu menggunakan kepakaran dan kemahiran teknikal mereka untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan betul, mesra pengguna dan juga dapat melaksanakan fungsi yang dimaksudkan dengan berkesan. Penghakiman. Jurutera perisian perlu menggunakan pertimbangan profesional mereka dan membuat keputusan beretika sepanjang proses pembangunan aplikasi MySejahtera. Mereka harus mempertimbangkan potensi kesan hasil keputusan mereka terhadap pelbagai pihak yang berkepentingan seperti orang awam, pengguna, pelanggan dan majikan. Jurutera perisian juga tidak seharusnya terlibat dalam amalan kewangan yang mengelirukan seperti rasuah atau amalan kewangan lain yang tidak wajar. Sekian, terima kasih.